Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih kerana setia bersama dengan program kami iaitu e-hadith yang diadakan secara langsung dari Paradise at Pergas di sini. Mudah-mudahan semuanya yang bersama dengan kami pada malam ini berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Dan saya lihat tadi ada ramai teman-teman kita yang sudah bersiaran bersama daripada awal tadi semasa kami sedang menanti untuk disiarkan. Kita ada Kak Norzah Musa kita di situ yang memberikan salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Zah. Terima kasih di atas kehadirannya untuk malam ini. Kita juga ada Kak Nurbaini, Kak Nur Kamaria di situ. Kak Aisyah Toha kita, panjang Kak Aisyah Toha kata apa tu? Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hadir malam ni. Alhamdulillah Kak Aisyah, terima kasih. Thank you so much admin for this FB live. Alhamdulillah. Kita juga ada Syaimak di situ. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Semoga Ustazah dalam keadaan sihat hari ini. Mudah-mudahan ya, doakan saya. Dan kita juga ada Khairun dan yang lain-lain lah yang mungkin belum lagi memberikan ucapan salam di situ. Tak mengapa. Okey, baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan masuk pada perbincangan hadis kita yang baru, iaitu hadis kita yang ke-19, dan topik kita pada malam ini ialah jagalah Allah. Dan saya yakin tentang hadis jagalah Allah ini adalah hadis yang tidak asing lagi bagi diri kita yang mungkin banyak kali mengikuti pengajian-pengajian hadis ataupun ada kadang-kadang ceramah-ceramah juga kan yang menampilkan hadis ini sebagai perbincangan. Dan hadis ini bagi Ustazah ialah hadis yang tidak ringkas tetapi memiliki banyak poin-poin penting yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai satu wasiat kepada seorang sahabat yang bernama Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan sebab itu Ustazah akan membahagikan perbincangan hadis yang ke-19 ini kepada beberapa sesi agar setiap sesuatu yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini dapat kita raih manfaatnya dan dapat kita amalkan bersama. Jadi untuk malam ini terlebih dahulu sebagaimana biasanya kita akan membaca hadisnya secara lengkap lalu kemudian terjemahannya dan kita masuk kepada topik perbincangan pada malam ini. Baik, hadis ini ialah sebuah hadis yang telah diceritakan kepada kita oleh seorang sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi lebih tepatnya kita kata dalam hadis ini sebenarnya adalah nasihat ataupun wasiat yang Nabi SAW berikan kepada beliau dalam satu situasi yang mana Nabi SAW dan Ibn Abbas berada di atas kenderaan. Kita kata gitulah. Kalau bahasa lama-lama ni kita kata sedang menunggang kenderaan. Kalau kita kereta kan, tapi pada zaman Nabi dikatakan bahawa Abdullah ibn Abbas sedang berada di belakang Nabi SAW. Maknanya sedang membonceng Nabi SAW. Jadi dalam hadis ini Ibn Abbas ceritakan begini. Kuntu khalfan Nabi SAW. Aku berada di belakang Nabi SAW. Yauman pada satu hari. Kemudian baginda SAW pun bersabda. Baginda kata gini, ya gulam, wahai anak, inni uallimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu dengan beberapa kalimat.
Jadi dalam hadis ini ada banyak kalimat, iaitu banyak nasihat. Kalimat ni maksudnya nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ibn Abbas. Iaitu Nabi kata pertama, ihfazillaha yahfazka. Okay, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Jadi ini merupakan perenggan pertama daripada apa yang dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi kata pertama kepada Ibn Abbas, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Kemudian Nabi kata sekali lagi, ihfazillah, jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah itu berada di hadapan kamu. Tajidhu tujahaka. Itu yang kedua. Yang ketiga di sini, Nabi SAW beritahu kepada Ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu ingin meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika sekiranya kamu ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Nabi pun beritahu kepada Ibn Abbas dengan sabda baginda yang begini. Nabi kata, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Maknanya, Nabi beritahu kepada Ibn Abbas begini, ketahuilah, sesungguhnya jika satu umat bersatu untuk memberi kepada kamu, wahai Ibn Abbas, dengan sesuatu manfaat, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat apapun selain yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kamu. Dan Nabi juga kata kepada Ibn Abbas, jika ada satu kaum yang berkumpul untuk memberikan bahaya ataupun untuk mendatangkan bahaya bagi diri kamu, mereka sama sekali tidak mampu membahayakan kamu kecuali yang telah ditakdirkan Allah untuk kamu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah pun kering. Bermakna takdir telah ditetapkan. Jadi hadis yang pertama ini ialah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan sahih. Di dalam hadis yang ke-19 tersebut didatangkan kepada kita dengan satu lagi riwayat, iaitu riwayat Imam Ahmad. Sebab itu di sini disebutkan dalam riwayat selain Imam At-Tirmizi, lafaz hadisnya bunyi begini. Ihfazillaha tajidhu amamaka. Sekali lagi, perenggan pertama, Nabi SAW ingatkan kepada Ibn Abbas, jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah itu berada di hadapan kamu. Kemudian, Nabi SAW beritahu kepada Ibn Abbas begini, ta'arraf ilallah firrakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah pada masa lapang, maka dia akan mengenalimu pada masa susah. Seterusnya, Nabi SAW pun beritahu kepada Ibn Abbas, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Maksudnya, dan ketahuilah, apa yang ditetapkan tidak mengenai kamu, tidaklah ia akan menimpa kamu. Dan apa yang ditetapkan akan menimpa kamu, tidaklah ia tersalah kena pada diri kamu. Dia macam terbelit sikit kan? Tak apa, nanti Ustazah akan jelaskan. Tapi bukan hari inilah, kita tunggu pada sesi yang akan datang. Kemudian di akhir hadis dalam riwayat Imam Ahmad di sini, Nabi SAW kata begini kepada Ibn Abbas, wa'lam, ketahuilah, anna nasra ma'as sabri. Ustazah suka yang akhir ni kan sangat cantik. Nabi SAW ingatkan kepada Ibn Abbas, ketahuilah bahawasanya kemenangan itu adalah bersama dengan kesabaran. Kemudian Nabi kata, wa annal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya kelapangan itu bersama
dengan kesempitan. Dan akhir sekali Nabi SAW kata begini, wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kesenangan. Hadisnya panjang tadi kan, sampai ada 2 riwayat yang dimuatkan dalam perbincangan pada malam ini. Tetapi pada malam ini kita cuma akan melihat pada perenggan yang awal sahaja. Okey, iaitu ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Bertepatan dengan topik kita pada malam ini. Okey, baik. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah baca hadis yang panjang itu tadi beserta dengan 2 riwayat dan juga maksud daripada hadis tersebut, kan? Kita akan masuk pada perbincangan di peringkat yang pertama, sesi yang pertama, jagalah Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan jagalah Allah? Apakah maksud jagalah Allah dalam konteks hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW itu kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma? Saya minta kepada penonton semua letakkan jawapannya di ruangan komen. Ustazah nak baca agak-agaklah apa maksud jagalah Allah yang Nabi SAW beritahu kepada Ibn Abbas, yang Nabi perintahkan kepada Ibn Abbas, sekaligus Nabi perintahkan kepada kita umat Nabi SAW, yang merupakan wasiat kepada Ibn Abbas dan juga kepada kita umat baginda SAW. Jadi bila Nabi kata jagalah Allah, apa yang ada pada pemikiran kita? Adakah jaga Allah ni macam kita jaga anak kita ke? Jaga isteri kita ke? Jaga suami kita ke? Atau macam mana? Baik, dah ada tak jawapan di situ? Belum ada lagi. Okey. Silakan Ken Kak Som nak berikan jawapan ataupun Liza di sini. Kak Som ada ke? Oh, Kak Som tak ada ya malam ni. Maaf, Kak Nur Kamaria, mungkin Kak Som dia tak beri salam. Kak Aisyah ke ataupun sesiapa? Okey, Kak Sarima Sainin kita di situ. Ikuti perintah dan tinggalkan larangan. Oh, Kak Som ada, Masya Allah. Okey, Kak Som kata jangan mensyirikkan Allah dan buat apa yang Allah perintah dan tinggalkan larangannya. Siti Sarah Taha, dia juga berikan jawapan kepada kita. Jaga syariat, siap dalam bracket undang-undang Allah. Kemudian kita ada siapa lagi? Emiza. Emiza kata apa? Jaga hak Allah. Hak Allah itu apa, Miza? Nak kena tahu juga di situ. Dan kita ada Mariam kita, agaknya lah ya, mentaati segala suruhan Allah dan tinggalkan segala larangan Allah. Okey, Liza kata apa? Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Tapi Kak Som tu dia menarik sikit depan dia tu ya. Jangan mensyirikkan Allah. Dan Miza jaga hak Allah tu tadi. Yang lain standard, ikut perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu saja ke? Itu saja ke? Ada tak yang lain? Kalau ada, Ustazah tunggu sekejap. Kita beri masa. Okay, Bunga Mawar kata apa? Oh, Assalamualaikum Ustazah. Okay. Waalaikumsalam Bunga Mawar. Ustazah ingatkan nak berikan jawapan tadi. Ain, okay, jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga hubungan kita dengan Allah. Jadi itu maksudnya, jagalah Allah. Okey, baik. Begini. Bila kita nak faham maksud jagalah Allah dalam konteks hadis Nabi SAW di sini, ada 3 perkara penting yang perlu kita catatkan. Okey. Pertama, bila seseorang diperintahkan agar menjaga Allah, bermakna dia adalah orang yang mana tadi pertama dia adalah orang yang melaksanakan perintah Allah. Yes, tepat. Ramai tadi kan yang memberikan jawapan begitu. Ikut perintah Allah, pertama. Kedua, tinggalkan larangan Allah. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kita buat, kita tinggalkan. Okey. Dan yang ketiga, ada yang ketiga. Ramai tertinggal yang ketiga kat situ.
Okey, saya tulis dulu ya di sini. Pertama, bila kita kata jagalah Allah, ikut. Bukan ikutlah, kita panggil apa ya? Laksana, okey, laksanakan. Yang kedua, tadi saya sebut, tinggalkan larangan. Ada juga di kalangan para ulama, mereka menggunakan ungkapan kata jauhi. Okey? Jauhi larangan Allah. Jauhi, tinggalkan, sama ke tak sama? Okey, tak tahu. Pandai-pandailah di situ. Okey, baik. Yang ketiga, yang ketiga. Tinggalkan larangan Allah. Yang ketiga ialah menjaga batas. Menjaga batas Allah. Jadi ada 3. Jagalah Allah, pertama laksanakan perintah Allah, kedua tinggalkan larangan Allah, dan yang ketiga kita jaga batas-batas yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Jadi mereka yang menjaga Allah, dia akan buat 3 perkara ini. Okey? Kalau tadi ada yang kata patuh pada syariat, keseluruhannya itulah ketiga-tiganya kita panggil ia adalah syariat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di dalam agama. Jadi kalau batas Allah ni bagaimana ya? Jaga amalan kita dengan Allah, jaga solat. Kalau batas Allah tu ada tak yang tahu? Batas Allah tu apa? Saya yakin kalau saya kata laksanakan perintah Allah, kita semua tahu. Okey, maknanya kalau Allah kata solat itu wajib, kita wajib solat. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, ianya wajib, kita wajib berpuasa. Kita ikut, kita laksanakan semua hal-hal yang wajib yang diperintahkan untuk kita laksanakan. Begitu juga dengan menjauhi dan meninggalkan larangan Allah itu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata jauhi zina, kita jauhi, jangan dekati zina, kita tak dekat. Kemudian bila Allah kata jangan mencuri, jangan ngumpat, jangan buat perkara-perkara yang sia-sia, kita tinggalkan semua perkara tersebut dan kita faham tentang poin pertama dan poin yang kedua. Tapi kalau poin yang ketiga ni macam mana? Poin yang ketiga ni, menjaga batas Allah. Ada yang jawab? Tak ada lagi yang jawab. Ke tak tahu? Kalau tak tahu, letak tak tahu. Kalau tak tahu, letak di situ, tak tahulah ustazah. Jadi ustazah tak tunggu. Tak? Tak tahu. Senyap dia, tak tahulah tu. Tahu ke tak? Tak ada jawapannya. Tak tahu. Okey, terima kasih atas jawapannya. Tak tahu. Tak apa. Liza pun kata tak tahu. Tapi Kak Som jawab apa tu? Tidak menduakan Allah, buat Allah tandingan sama makhluk. Itu kalau yang Kak Som berikan tu maknanya mensyirikkan Allah. Kan? Ummu Barakah kata tidak mensyirikkan Allah. Jadi itu maknanya menjaga batas Allah. Tak tahu. Okey. Alhamdulillah, terima kasih atas jawapan. Kan? Tadi Mas Nizar kata bertakwa kepada Allah. Dia kurang tepat jawapannya di situ. Kurang tepat dan tidak tepatlah sebenarnya. Kalau kata bertakwa kepada Allah lain. Itu bukan kita kata menjaga batas Allah. Kalau tidak mensyirikkan Allah, itu juga tak dikatakan sebagai menjaga batas Allah. Kita ni, okey, tadi saya katakan, pertama kita ada perintah. Kedua kita ada larangan. Setiap perintah dan setiap larangan ada batas yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Batasnya apa? Contoh, Allah suruh kita solat 5 waktu. Jadi, apa batasnya dalam perintah itu? 5 waktu. Kita ada had. Jadi, bila kita kata, saya nak menjaga batas Allah, bermakna kita laksanakan 5 itu. Jangan tambah-tambah jadi 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Sebab kalau kita tambah-tambah, kita seolah-olah yang membuat syariat itu. So, tak boleh. Bermakna itu adalah kita menjaga batas Allah. Sama juga dengan larangan. Dalam larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada batas, kan? Ada batas-batasnya. Contoh, apa saya nak bagi ya? Contoh begini. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan.
Apa larangannya? Tidak boleh makan dan minum bersama suami isteri daripada lepas subuh tu kan, kita ambil mudah gila lepas subuh hinggalah masuk waktu maghrib. Betul tak? So itu batas yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Kita melaksanakan perintah Allah, bila kita meninggalkan larangan Allah, kita jaga batas itu. Kita tak boleh main suka-suka. Allah suruh kita puasa kan bulan Ramadan kan. Puasalah suka hatilah bila-bila kita nak puasa. Puasa malam pun boleh apa Ustazah kan. Siang-siang tak sanggup dah nak puasa Ustazah macam tu kan. Tak apa lepas maghrib baru kita puasa. Relax sikit. Macam gitu ke? Boleh? Tak boleh. Sebab apa? Ketetapan Allah, batas yang Allah tetapkan untuk puasa bulan Ramadan itu bila? Pada waktu siang. Bukan pada waktu malam. Jadi kita tak boleh melanggar batasan tersebut. Ini contoh mudah yang saya berikan untuk kita faham tentang maksud batas Allah itu. Dan bagaimana kita nak menjaga batas tersebut. Bermakna kita ikut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, dalam hadis dan juga dalam syariat. Bila kita ikut itulah yang ditetapkan, cantik. Kan? Contoh, bila kena bayar zakat, bila dah cukup haulnya, tak boleh bayar zakat sembarang-sembarang. Betul tak? Allah tetapkan begitu. Itu batas Allah. Jadi apa lagi? Contoh batas-batas yang lain yang boleh kita fikirkan bersama. Itulah bagi saya itu contoh yang paling mudah lah yang Ustazah boleh berikan. Contoh nikah. Nikah Allah tetapkan apa? Nikah lelaki perempuan. Sah kan? Sah nikah lelaki perempuan. Jangan cakap tak sah. Tapi bayangkan kalau kita nak melanggar batas Allah. Allah dah tetapkan batasnya ialah kamu boleh nikah. Aku berikan kepada makhluk manusia ini bernikah. Tapi nikahnya lelaki dengan perempuan. Tiba-tiba kita nak melanggar batas itu, kita kata, tak apa, saya nak nikah perempuan dengan perempuan. Tak boleh ke? Tak boleh. Sebab apa? Kita melanggar batas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita kena jelaslah ya. Sebab itu, mereka yang menjaga Allah ialah insan yang melaksanakan 3 perkara itu. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dan menjaga batas-batas Allah. Jadi, bila seseorang dia dah menjaga Allah, ada 2 perkara penting yang akan diperoleh olehnya. Iaitu tadi Nabi kata apa? Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kalau kita rujuk tadi dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kata apa? Ihfazillaha tajidhu amamaka. Bermakna mereka yang menjaga Allah, Allah akan memberikan kepada mereka dengan 2 perkara. Apakah ia? Kita lihat di sini. 1, maknanya ini apa yang kita akan dapat bila kita menjadi hamba Allah yang menjaga Allah itu tadi. Allah akan jaga kita. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menjaga batas-batas Allah itu tadi. Bila kita berusaha melaksanakan semua itu, bila kita berusaha taat kepada semua perkara itu, kita akan dapat 2. 1, Allah akan jaga kita. Sebab tu tadi Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan kita akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapan kita. Kejap ya. Ada poin yang hilang dekat saudara slide ni. Okey, tak apa. Jadi, bila kita lihat di sini, ada 2 perkara kan yang kita akan peroleh, iaitu pertama, Allah akan menjaga kita. Tapi bagaimana yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita? Kan di sini kita lihat maknanya Allah jaga kita dalam urusan agama dan dunia. Ada 2 perkara. Okay, senang kata dunia dan akhirat. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, yang kita ni telah menjaga Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi dengan mentaati perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, menjaga batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, Allah akan jaga kita. Bermakna Allah jaga urusan dunia dan akhirat kita. Dan di sini dijelaskan kepada kita dalam kitab-kitab syarah hadis, dikatakan bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala menjaga urusan dunia kita, itu urusan dan juga urusan akhirat kita, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala menjaga akal kita, menjaga fizikal kita dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal dunia kita, iaitu berkaitan dengan pekerjaan, harta, kan?
keluarga, semuanya akan berada di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan dunia. Tapi bila kita kata berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan akhirat itu, ialah Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya sehingga dia tidak berani mengerjakan perkara-perkara maksiat. Perkara-perkara yang melanggar sesuatu yang telah ditetapkan dalam agama. Jadi Allah jaga dia. Bila ada mungkin dia terasa nak melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala akan detikkan dalam hati dia, jangan buat. Ini bermakna hamba tersebut dia mendapat penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan di sini dia kata bila seseorang itu pula ditakdirkan dia ada melakukan kesilapan, maka orang itu dia akan mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bimbing dia, Allah Subhanahu wa taala akan berikan panduan kepada dia untuk dia kembali ke pangkal jalan. Jadi ini yang kita maksudkan dengan Allah menjaga kita, iaitu menjaga urusan dunia dan menjaga urusan akhirat kita. Baik, itu yang pertama ya, ihfazillaha yahfazka. Kedua, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan Allah berada di hadapan kamu? Di sini ada beberapa penerangan yang diberikan kepada kita. Adakah kita nak faham Allah berada dekat depan tu macam seolah-olah Allah berada di hadapan kita? Bukan begitu. Tetapi di kalangan para ulama syarah hadis, ketika mereka mensyarahkan hadis ini, mereka menyatakan bahawa yang nak dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala itu kita dapati berada di hadapan kita, ialah Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan petunjuk kepada kita supaya kita dekat dengan kebaikan. Okey? Jadi di sini Allah memberikan petunjuk kepada hamba-Nya itu tadi, kepada hamba-Nya, Allah memberikan petunjuk kepada hamba-Nya dengan kebaikan. Ini Allah memberikan petunjuk kepada hamba-Nya dengan kebaikan. Dengan kata lain di sini, okay, maknanya dia selalu, iaitu hamba itu, Allah Subhanahu wa taala sentiasa menunjukkan kepada dirimu dengan bentuk-bentuk kebaikan sehingga kamu dekat ke arah kebaikan tersebut dan membimbingmu dan menyingkirkan kamu dari segenap keburukan dan kejahatan. Senang kata kita faham begini, okey? Bila diri kita dekat dengan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan menyingkirkan keburukan dan kejahatan daripada diri kita. Jadi setiap kali hamba itu dia nak buat perkara-perkara yang mungkin melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan tarik dia supaya masuk track semula. Kan sebab kita ni ada ihdinas siratal mustaqim, kan setiap hari kita berdoa begitu kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka kita perlu sentiasa berada di atas jalan yang lurus. Tetapi ada kalanya sebagai seorang hamba kita terkeluar daripada jalan yang lurus tersebut. Dan di sini seorang hamba yang mana bila dia mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia untuk dia kembali ke pangkal jalan dengan mudah.
Kerana apa? Dia adalah hamba Allah yang menjaga Allah itu tadi. Jadi kita faham begini ya, ada dua perkara yang kita peroleh bila kita menjadi hamba Allah yang menjaga Allah. Pertama, Allah akan menjaga kita. Jaganya bagaimana? Iaitu menjaga urusan dunia dan akhirat kita. Dan yang kedua tadi ialah Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapan kita. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan petunjuk kepada kebaikan untuk diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa membimbing kita ke arah kebaikan dan mendekatkan kita ke arah kebaikan tersebut, dan dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menyingkirkan perkara-perkara yang buruk yang mungkin kita nak buat ataupun orang lain ingin lakukan ke atas diri kita. Jadi dua perkara ini sangat baik, yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita ini. Jadi bagaimana nak miliki kedua-duanya itu tadi? Kita perlu jalankan yang pertama itu yang Nabi perintahkan, ihfazillah, jagalah Allah. Baik, di sini dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala ada memberitahu kepada kita tentang ganjaran mereka yang menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Qaf pada ayat yang ke-32 dan 33, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang golongan yang dijemput masuk ke dalam syurga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan syurga itu ialah mereka yang mendapat janji Allah kerana mereka adalah orang yang awwab hafiz. Okey? Dan juga man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Ada 4 ciri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat Al-Quran ini untuk mereka yang Allah janjikan dengan syurga. Bila golongan tersebut dimasukkan ke dalam syurga, Allah kata haza ma tu'aduna. Ini adalah yang dijanjikan kepada kalian. Kepada siapa? Setiap hamba yang likulli awwabin hafizin. Pada setiap hamba yang mana mereka itu selalu kembali kepada Allah. Awwab. Awwab tu maksudnya ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah gunakan dengan lafaz awwab, iaitu mereka yang mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bila kita membuka dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah, ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau kata awwab di sini bermakna orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebutkan likulli awwabin hafizin. Inilah yang bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada malam ini. Hafizin bermakna orang yang memelihara, orang yang menjaga. Tapi jaga apa? Pelihara apa? Kan? Baik, dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan bahawa memelihara di sini bermaksud iaitu mereka yang menjaga apa yang diperintahkan Allah, melaksanakan dengan ikhlas serta sempurna untuk Allah semata dan menjaga batasan-batasan Allah. Nampak tak? Tadi saya dah jelaskan. Jaga Allah itu ada 3. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dan menjaga batasan Allah. Dan dalam pentafsiran pada lafaz hafiz di dalam ayat ini juga menyebutkan kepada kita dengan ciri yang sama, iaitu mereka yang menjaga apa yang diperintahkan Allah kepada diri mereka. Okey, Allah perintahkan kita solat, kita jaga solat kita. Allah, kalau untuk orang perempuan, Allah perintahkan untuk menjaga aurat, jaga aurat kita. Ya begitu. Allah perintahkan kita untuk jaga puasa, jaga puasa. Sedemikian. Okey. Kemudian kata dan ikhlas serta melaksanakan semua itu dalam keadaan yang kita ikhlas lillahi taala. Betul-betul niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibuat sempurna semata-mata untuk Allah dan menjaga batas-batasan Allah itu tadi. Seterusnya Allah kata dalam ayat ini, man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurga itu bukan hanya mereka adalah orang yang bertaubat,
Bukan semata-mata mereka itu adalah orang yang menjaga Allah, tetapi mereka juga adalah orang yang takut kepada Allah ketika mereka dalam keadaan yang tidak ketika dia tidak kelihatan. Maksudnya dalam keadaan yang mana kita ni sekarang ni, kita tak nampak Allah, tapi kita masih lagi boleh ada rasa takut kepada Allah. Dia begitu. Kan kita memang tak nampak Allah, tetapi dalam keadaan yang mana kita melaksanakan perintah Allah tu seolah-olah Allah tu memerhatikan kita. Untuk orang yang begini, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam syurganya. Begitu juga yang terakhir, Allah kata waja'a biqalbin munib, dan dia datang di hari kiamat di hadapan Allah dengan hatinya yang munib. Hati yang munib ni maksudnya ialah hati yang tunduk, yang patuh kepada Allah. Jadi kita ada 4. Tadi kan ciri itu kan dalam surah Qaf pada ayat yang ke-32 dan 33. Tapi yang penting yang kita nak tekankan pada ayat ini ialah mereka yang menjaga Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan mereka ke dalam syurganya. Jadi, saya tambah begini ya, sidang penonton yang dirahmati Allah. Kita tadi belajar, ihfazillaha yahfazka. Bila kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Bila kamu jaga Allah, kamu akan mendapati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berada di hadapan kamu. Dan yang ketiga, bila kamu jaga Allah, Allah akan masukkan kamu ke dalam syurganya. Ini ganjaran yang sangat besar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-Nya yang berusaha untuk ihfazillah itu tadi. Yang benar-benar nak jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak sia-siakan pengorbanan kita, penat lelah kita, ketaatan kita kepadanya dalam keadaan kita sanggup meninggalkan segala perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tinggalkan. Kadang-kadang ada perkara yang kita suka sangat-sangat, tetapi kita kena tinggalkan kerana apa? Ia adalah perkara yang haram. Contohnya begitu. Namun adakah apa yang kita buat tersebut merupakan sesuatu yang sia-sia? Tidak sama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memandang sepi pada setiap pengorbanan kita untuk menjunjung ketaatan di atas kepala kita. Kena ingat itu. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan kepada setiap hamba-Nya yang berusaha keras dengan penuh gigih, dengan penuh pengorbanan, penuh perjuangan untuk menjaga syariat Allah. Maka sebab itu ganjaran yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita adalah syurganya. Merupakan satu bentuk ganjaran yang tidak boleh dibandingkan dengan apa jua ganjaran-ganjaran yang lain. Kerana kita semua, destinasi kita yang terakhir, yang ingin kita tuju ialah syurga. Kita ada 2 destinasi yang Allah berikan untuk dipilih di pengakhiran kita nanti. Syurga ataupun neraka. Dan pastinya semua orang ingin tujuan akhirnya, destinasi akhirnya adalah syurga. Maka sebab itu syurga ini dia bukan percuma. Kena ingat ya, syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan kita duduk-duduk relax-relax. Tak apalah ya, nanti dapatlah masuk syurga, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga. Kita bukan nak masuk syurga ni dengan angan-angan ya. Kita nak masuk syurga dengan perjuangan. Perjuangannya apa? Menjaga Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Bukan perkara yang mudah, tetapi tak mustahil untuk kita laksanakan. Sebab itu di sini, saya datangkan dengan satu senario yang mana penting dalam keadaan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan kesihatan, dengan usia, dengan kekuatan, kan, untuk merealisasikan ataupun untuk menunaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi dengan menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita jangan tunggu usia kita dah mungkin nanti masuk 40, 50, 60, 70 yang masih kita tak kuat, barulah kita ada rasa nak menjaga Allah. Menjaga Allah itu ia perlu bermula seawal mungkin. Kalau kita masih remaja, mungkin ada yang sedang ikuti pengajian kita pada malam ini yang masih lagi muda, remaja, kan?
Mungkin usianya belasan tahun, 20-an tahun pun boleh kita panggil remaja lagi lah ya. Ataupun 30-an tahun, 40 tahun muda lagi kot. Muda lagi ya 40 tahun. Kita masih muda dalam keadaan sedemikian yang Allah berikan kepada kita dengan kekuatan, kesihatan. Pada masa usia yang beginilah sepantasnya kita ada satu kekuatan ataupun satu niat yang tekad azam yang kuat untuk menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu, di sini kita lihat dikatakan bahawa bila seseorang dia menjaga Allah pada masa mudanya, pada ketika dia ada kekuatan itu tadi, kan? Allah akan menjaga masa tuanya. Allah akan menjaga masa kita tak larat nanti. Allah akan jaga masa kita tak kuat. Iaitu pada masa mungkin kita dah tak mampu untuk buat segala-galanya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan penjagaannya yang sempurna kepada mereka yang telah memulakan penjagaannya terhadap Allah itu sedari awal usianya yang muda. Jadi ini kita panggil sebagai keutamaan untuk kita start, untuk kita mulakan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Kita jangan tunggu nantilah masa kita tak larat baru kita nak jaga Allah. Dan sekarang ni alhamdulillah kita ada kekuatan, kita ada kesihatan, kita ada akal fikiran yang masih lagi boleh berfikir dengan baik. Kan yang kata-kata waras. Sebab kita tak tahu ya bagaimana situasi kita di waktu kita tua kelak. Mungkin kita lupa-lupa, betul tak? Mungkin kita dah tak ingat. Mungkin kita ni, maaf ya saya sebut bedridden. Wallahu a'lam. Tidak ada sesiapa pun di kalangan kita yang tahu bagaimana situasi kita ketika kita dah menginjak usia tua kita. Namun dalam keadaan kita nak usia tua kita itu adalah usia yang benar-benar baik. Yang kita nak menutupnya dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Iaitu kita kata husnul khatimah. Ia perlu dimulakan pada saat kita masih memiliki kekuatan dan tenaga itu tadi. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Jadi orang yang menjaga batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, dalam keadaan yang kita masih lagi ada kekuatan, kita nak solat malam sekarang kita mulakan. Betul tak? Kita jangan tunggu nanti kita dah tak larat baru kita kata kenapa dulu masa saya muda-muda saya tak bangun malam. Kenapa dulu masa saya sihat saya tak bangun malam. Sekarang nak bangun malam seolah-olah menyusahkan orang lain. Dia bunyinya begitu kan? Nanti penyesalannya itu ada. Bila kita rasa kita dah tak larat, kita perlukan bantuan orang lain untuk kejutkan kita, bangunkan kita, masa tu dia akan terlintas. Dan Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita untuk golongan yang mana mereka ini memperuntukkan masa mereka, masa muda mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 7 golongan yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Tapi saya tak nak sebutkan ketujuh-tujuhnya pada malam ini. Sebab saya nak fokus kepada perbincangan saya kan tentang mereka yang nak menjaga Allah Subhanahu Wa Taala ketika di usia muda itu. Nabi ingatkan kepada kita, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada mereka dengan naungan di hari kiamat, yang mana pada waktu itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Naungan ini kita boleh fahami sebagai penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita ada sebutkan kan, orang yang dia menjaga Allah, Allah akan jaga dia. Allah tak jaga kita hanya pada urusan dunia kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita dalam urusan akhirat kita juga. Betul tak? Jadi di padang mahsyar kelak kita sangat perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Di padang mahsyar kelak pada waktu di hari kiamat, senang saya sebut begitu, di hari kiamat kelak di padang mahsyar, pada waktu kita berada di hari penghisaban, pada waktu kita nak lalui titian sirat, kita sangat-sangat perlukan penjagaan Allah. Tapi bayangkan kalau sekiranya kita tidak ada usaha untuk menjaga Allah semasa hayat kita. Adakah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan kita miliki? Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita
orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungannya di hari kiamat kelak, yang mana tidak ada naungan melainkan naungannya, antaranya ialah asyab, iaitu wasyabun, seorang pemuda, nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla, pemuda yang mana dia sangat aktif beribadah kepada Allah di masa mudanya. Ketika dia waktu muda, apa yang dia buat? Adakah dia sekadar enjoy, tak ingat Tuhan, tak ingat solat? Apa yang dia ingat cuma tengok Netflix. Contoh, maaf ya kalau terasa tengok Netflix. Kalau suka yang tengok cerita Korea, back to back tengok cerita Korea. Adakah begitu yang kita nak habiskan masa kita? Sama-sama kita muhasabahkan. Ataupun kita habiskan masa kita dengan menuntut ilmu. Kita habiskan masa kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Kita mendekatkan diri kita dengan majlis-majlis ilmu sehingga kita ada motivasi yang sangat tinggi untuk menjadi hamba Allah yang menjaga Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Kalau begitu keadaan diri kita, Allah Subhanahu wa taala akan pandang kita di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan tahu, ini hamba aku, masa muda dia, apa yang dia buat? Dia tak gunakan masa muda dia untuk perkara yang sia-sia. Dia gunakan masa muda dia untuk menjaga aku, iaitu melaksanakan perintah aku, meninggalkan larangan aku dan menjaga batas-batas yang telah aku tetapkan. Aku pandang hamba aku itu, maka aku berikan naungan aku kepada dia. Ini yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Maka sebab itu penting menjaga Allah Subhanahu wa taala itu kita mulakan daripada sekarang. Saat kita ada kekuatan, saat kita ada masa muda kita ini. Tapi kalau ada acik-acik, kan pakcik-pakcik yang dah lanjut usia tu, taklah saya kata, orang kata dah over, dah expired. Tak begitu. Ini merupakan satu bentuk motivasi diri untuk semua. Kan? Kita yang masih muda, alhamdulillah kita ada kekuatan, gunakan masa kita itu. Sebab apa? Nanti di hari kiamat Nabi SAW beringatkan kepada kita, la tazulu qadama ibni Adam yaumil qiyamah, pada hari kiamat kedua kaki anak Adam ini dia tidak akan berganjak, melainkan setelah Allah Subhanahu wa taala tanya, ana umrihi fima afna, tentang umurnya, apa yang telah dia buat dengan umurnya itu. Dan fi riwayatin ukhra Nabi kata an syababihi, tentang masa mudanya, apa yang dia peruntukkan pada masa mudanya itu. Allah akan tanya, Allah tak biarkan. Allah berikan kepada kita dengan kehidupan di atas muka bumi ini, Allah akan minta kita bertanggungjawab. Aku berikan kau dengan kehidupan, apa yang telah engkau habiskan dengan usia engkau. Aku berikan kau dengan usia remaja, masa muda, kekuatan, kesihatan, apa yang kau buat dengan semua itu. Adakah kita lebih banyak memperuntukkan masa kita dengan perkara yang sia-sia? Kita ingin timbangan kita nanti di hari kiamat adalah timbangan kebaikan yang berat. Maka sebab itu kita hendak timbangan yang berat ini ianya dimulakan daripada awal lagi. Daripada kita memiliki kekuatan tu tadi. Sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Walaupun benar orang kata, Nabi kata, kita ini dilihat pada pengakhiran kita. Namun jangan sesekali kita meremehkan awal kita itu. Kan? Kita selalu kata, Allah Ustazah, kan Allah tengok kita akhir kita macam mana. Kita ibadah, kalau kita ibadah banyak-banyak pun kan awal-awal, nanti kalau akhir kita mati dalam su'ul khatimah pun tak guna apa Ustazah. Ada orang cakap gitu pada kita kan, tak guna apa. Jadi nanti last-last lah baru kita, baru pecut, baru betul masuk syurga terus. Dia tak begitu. Sebab apa? Adakah kita pasti kita akan jumpa dengan masa tua kita? Kita tak pasti. Umur kita mungkin sekarang kita kata 30, 35, 40, 45, 50. Kita sampai ke umur 70, 80, 90. Belum tentu kan? Sebab itu kita bermula awal. Kita tak tahu masa tua kita bagaimana. Sempat ke kita jumpa masa tua kita? Ramai orang yang Allah Subhanahu wa taala tarik nyawanya saat mereka masih muda. Sebab itu kita jangan tunggu tua baru kita nak beramal soleh. Kita kena tunggu, kita kena mulakan daripada awal. Sampailah kita, bila kita ada permulaan yang baik, mudah-mudahan kita juga akan mengakhirinya dengan baik. Jadi menjaga Allah Subhanahu wa taala itu tadi sebaik-baiknya.
kita mulakan di usia kita yang muda, mudah-mudahan di akhir pengakhiran kita juga dalam keadaan yang masih sama sehingga kita menutup usia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, iaitu husnul khatimah. Okey, baik. Seterusnya di sini saya datangkan dengan doa untuk kita sama-sama amalkan. Dalam keadaan kita nak menjaga Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan kita juga perlu minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita, agar kita mudah untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, meninggalkan larangan Allah dan menjaga batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Dan di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan satu doa. Sebenarnya doa ini adalah penggalannya ada panjang lagi, tetapi kerana saya nak bertepatan dengan konteks perbincangan, kita bawakan perenggan ini sahaja untuk diamalkan terlebih dahulu. Kan di sini Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa, Allahumma hfazni min baini yadayya. Ya Allah, jagalah aku daripada arah depanku. Ya Allah, jagalah aku daripada arah depanku. Dan jagalah aku daripada arah belakangku. Wa min khalfi wa an yamini, dan juga daripada arah kananku. Wa an shimali, dan juga daripada arah kiriku. Wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan juga daripada arah atas kita ini. Minta Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Dan juga dalam doa ini Nabi SAW tutup doanya dengan memohon kepada Allah perlindungan kepada Allah dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala agar aku tidak diserang daripada arah bawahku. Okey? Jadi kita ada pelbagai arah di sini. Yang mana sebenarnya ini adalah berawal daripada janji iblis yang ingin menyesatkan anak-anak Adam, iaitu umat manusia. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dia daripada syurga, dia keluar daripada syurga dalam keadaan yang sangat berdendam kepada manusia. Iblis, dia kata kepada Allah, kerana engkau dah menghukum aku sebagai orang yang sesat, maka aku akan berusaha untuk menyingkirkan anak Adam ini daripada jalan engkau yang lurus. Maka dengan itu, dia kata begini kepada Allah. Dia kata, la'atiyannahum, aku akan datangi anak Adam ini min baini aidihim, daripada arah depan mereka, wa min khalfihim, daripada arah belakang mereka, wa an aymanihim, daripada arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, daripada arah kiri mereka. Sehingga dia kata kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga kau akan dapati ya Allah, mereka ini, hamba engkau di kalangan manusia ini, mereka bukan di kalangan orang-orang yang bersyukur. Kenapa iblis janji begitu kepada Allah? Supaya kita tak jaga Allah, supaya kita tak menjalankan perintah Allah, supaya kita ni jadi hamba Allah yang buat larangan Allah, supaya kita jadi hamba Allah yang melanggar batas-batas Allah. Maka sebab itu iblis dia janji sedemikian kepada Allah agar dia dapat tarik kita semua masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Jadi tadi kita kata kita nak jaga Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kekuatan. Allah jaga kita daripada segala arah itu tadi, agar iblis, syaitan, jin yang bersekongkol dengan iblis dan syaitan ini tidak mengganggu kita dan merosakkan kita daripada pelbagai arah tersebut. Sehingga bila Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita daripada arah depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah kita di situ kan, alhamdulillah, penjagaan Allah itu sangat sempurna. Namun kita kena mohon. Tak boleh kita minta-minta Allah jaga aku, minta-minta Allah jaga aku. Kalau gitu-gitu saja memang tak jadi. Kita perlu angkat tangan kita, minta kepada Allah, mohon kepada Allah dengan sepenuh hati kita. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan perlindungan itu kepada kita. Yang akhirnya dalam keadaan bila kita nak melaksanakan perintah Allah, kita kuat. Bila kita nak meninggalkan larangan Allah, kita juga kuat. Bila kita nak menjaga batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, kita juga kuat. Jadi cantik
Okey, perbahasan itu yang mana bila kita jaga Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita. Namun jangan lupa kita juga perlu minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita itu tadi. Dan di sini kita nak tutup perbincangan dengan 3 pengajaran penting. Okey. Pengajaran kita yang pertama pada malam ini ialah Muslim yang menjaga Allah akan sentiasa mendapat penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu kita yakini. Bila kita berusaha menjaga Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga kita dan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan bimbingannya kepada kita dalam pelbagai situasi dan juga keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga hamba-Nya dalam urusan dunia dan akhirat. Tetapi kena ingat, ianya berawal dengan penjagaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Barulah kita akan mendapat penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bagi urusan dunia dan akhirat kita. Dan yang ketiga, kita perlu berusaha memanfaatkan usia muda dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Agar kita menjadi insan yang menutup usia kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya juga, dalam keadaan yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita nak meninggal dunia ini, kita hendak meninggal dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ialah hati yang mana beriman kepada Allah. Hati yang selamat ialah hati yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan untuk melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dan berusaha untuk menjaga batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Moga apa yang kita bincangkan pada malam ini ianya menjadi motivasi diri yang tinggi bagi diri kita, tak kira sama ada muslimin ataupun muslimat, untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah sehingga kita dapat menutup usia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.